شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Otak tu, tak sah ke? Tak sah ke? Allah, pergi ngatik tak otak lagi? Dah lah, pergi. Ada. Dah klik dan tak ada, tak lewat dah. Dah jumpa ada tu, tak ada. Pojik suruh vaksin ni kata pasar. Dia minta tolong. Dia nak vaksin masa tu 3 hari. Pasar sudah mayasai minta tolong vaksin ni. InsyaAllah boleh. Atau insyaAllah kita sudah mayasai kita vaksin ni. Kita malai, kita tak ada. Kata muallif kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dar amin. Dan tiada disyaratkan, situ ada. Dan tiada disyaratkan pada membasuhkan najis ni lah. Di dalam membasuhkan najis ni tidak disyaratkan memeroh. Tak syarat kita kena peroh tempat yang dibasuh. Ada. Pada yang dapat diperoh, mana pada suatu perkara yang dapat diperoh. Umpama kain, sejadah, bila kita basuh, tak syarat kita peroh lah, buat tidak. Macam kita ambil kain kita, bila kita basuh, tak syarat peroh. Kita peroh tu tujuan nak cepat kering. Bukan peroh tu nak menunjuk ke atas. Disyaratkan bila basuh kena peroh, tak peroh tak apa. Sebab kita basuh bila cuci dah. Kita buat di dalam ragu tu sejak je, kita ambil air, kita cuci semua air tu. Kalau kita tak peroh, tak ada apa. Ambil kain saat ni, pergi sida di tempat jemur. Lepas tu, ya hukumnya cuci je, tak ada masalah. Cuma ya jadi kain tak comel. Kalau ada kain kita jadi jak berlepak, kalau kita peroh dulu, kita kebah dulu kok. Tersakut ya jadi kain kita tu comel. Dia pakai ya. Dan lagi pula dia kata sininya, tetapi yang demikian itu istidrak daripada kata tiada syarat memeroh, tetapi yang demikian itu, tetapi bermula yang demikian itu demikian memeroh. Khabarnya sunat juga. Kata tak jadi syarat di dalam basuh nak suci itu kena peroh. Tapi demikian itu tu ialah sunat juga. Mana sunat kita basuh peroh. Bila kita basuh, kita cuci air, kita peroh. Tu sunatnya lagu tu lah. Masa kita duduk ngaji di pondok Sepong dulu tu, kita basuh. Basuh dan dulu ya air apa nama ni, air batu putih, air akar pokok geleh. Dia pondok dia dekat dengan pokok geleh. Bila kita basuh, kita ambil, kita peroh habis, kita cucur dengan air akar geleh. Bila kita jemur, dia kering bang akar geleh. Memang tahu kena geleh pokok geleh kena tak? Kena tak? Dia geleh dia ada 2 jenis dah, geleh tikus so. Lepas tu geleh orang soyok kulit tu so. Jadi pokok geleh dia bang. Lepas tu geleh hak putih hak orang makan orang beranak macam tu tidak jadi panas. Jadi masa tu kita peroh belaka apa kita sejak air kita pergi jemur dia bang. Baju dia nak jadi biru-biru. Dia akar dia ni biru. Cara kita basuh zaman kita duduk pondok situ kita basuh. Tak, maknanya air sabun tadi kita cucu sirai kat air sabun tu kita tak peroh. Sebab apa? Sebab nak jadi bang dipakai je kita tu sabun bang. Kalau tidak kita sebenarnya tak ya bang busuk. Tak ada apa tapi kalau kita basuh pakai hak suci dah. Cuma basuh nak berkata hilang-hilang dah haki. Jadi hukum tak ada jadi masalah. Bila sebab apa kata sunat jua tu ilak pada sunat jua memeroh tadi tu. Sebab apa bila kita basuh sunat kita peroh? Supaya keluar daripada khilaf mereka yang ulama yang mewajib menerapkan dia, masalah kata ibarat kena gini.
mereka yang mewajib ia mereka akan dia akan memerah. Tu ibarat dia. Mana kalau kita perah jatuh hukum pada boleh pahala sunat. Kerana kita berlaku di atas pendapat sebahagian ulama kata perah ni sebagai syarat dalam basuh. Kalau benda hak boleh perah. Kalau seming kau dia boleh perah seming. Tak ada sahabat je ada tadi ke pada yang dapat diperah. Mana pada sesuatu yang dapat diperah. Orang mungkin basuh thai aje, wa thai banyak-banyak perah seming. Ya. Banyak kabeh hak perah seming. No, nak ambil kayu katok gede-gede. Tu dia panggil benda hak tak boleh perah. Kalau benda boleh perah tak ada apalah kain serbai pakai kita tu. Betul? Tapi ada orang kita tak ada bila-bila dia tolak pasir dia nak perah dah. Guling habis. Dia orang panggil cara perah dia tu. Cara perah melalui tolak dengan akad tu. Oh, no. Kita pun sini. Orang tu nak duduk tengok. Kalau dia pakai kain tak ada masuk gitu tu. No. Nungenyo kita kata tu. Oh, tu orang panggil cara perah kereta. Jadi tidak ada apa tadi. Orang yang nampak ya tahu cerita ni. Orang tak nampak tak tahu. Supaya cerita malah lah. Orang yang tahu tetap aja noi tahu cerita je. Orang lain tak tahu cerita. Nak tahu tak je dia pun ni. Hanya mereka kipsi kita ya tahu. Dan tiada beza pada air yang mendetek atas tempat yang kena najis itu. Tak beza ulih. Ni fa'in pada kata besok. Tiada beza tak pada air sifat yang mendatik atas tempat yang kena najis itu tak beza fa'in. Oleh bahawa ada ia air tadi datang dari atas atau ada ia air datang dari bawah. Tak apa. Kita nak basuh sesuatu yang najis. Tak. Dia kata tak ada beza kita ambil air mari kulit atas atau ambil air mari kulit bawah. Hak tolehnya ambil pakai dia ke celup dalam air hak sikit. Hak tu tak bolehnya. Kenapa lagi? Nah, tu tak ada beza. Kalau pakai dia kita ni kain kita, serbai kita. Tak syarat kita basuh saat ni tu kita kena apa nama mari ke atas. Mari ke bawah tak apa kita simbol. Simbol tak apa. Apa kita ambil air dah sulit bawah tak apa. Mereka beladi tu kecil. Maka jika kena najis mulut seorang. Seorang tu kena najis di mulut dia. Nah, jawab jika nascaya memadalah akan dia akan seorang tak mengambil air dengan tangan memada, yakni memada pada membasuh mulut yang kena najis itulah. Memadalah, yakni memadalah pada membasuh mulut yang kena najis. Akan dia akan seorang memada fa'il oleh mengambil air takluk dengan tangan, yakni dengan tapak tangan seorang. Mada yang ambil air dengan tapak tangan dia. Tak. Goyah pada memada. Dan jika tiada ditinggikannya, dia tiada meninggi olehnya oleh seorang. Yang kena kita ibarat. Tiada ditinggi mana? Tiada meninggi olehnya oleh seorang akan tangan seorang. Tiada meninggi takluk atas mulutnya mulut orang sekalipun, yakni memada tu. Nampak lagi tak ibarat dia? Ya tak? Mana apa nama kita ni kena najis di sini. Maka kita nak basuh. Maka juga ada tidak syarat masalah datang air di atas, air di bawah. Mana di dalam basuh tak syarat kita nak ambil air kena hidup kau ni bau cucu tu. Mana kita basuh kau ni pun tak ada apa mari kau di bawah. Apa sebab air datang juga. Bukan kita ambil mulut kita pergi selai di dalam gayung air sikit. Lalu kita ambil mulut kita pergi selai dalam di tapak tangan kita. Kita berbahaya. Kita ambil mulut kena najis, kita pergi selai di tapak tangan. Maka ni najis lah. Kalau mari, tak apa. Tu nampak masalah. Tu dia deh. Klik bila weh. Kau tak jadi pergi? Pergi 2 hari. Lepas tu? Asyik? Tak lagi? Kerja banyak. Gitu. Gua kata nak pergi bini dan bunyi kata macam kau. Apa kelip tu? Kamu orang lain tak ni dah. Apa dah deh? Gua tu hal tak sini lagi dah. Kalau nak pinjam duit ngai itu. Apa nama ni? Dia ni ada duit ada nak pinjam kalau nak nikah tu. Tak. Gua jawab
China tu dah. Habis itu dan habis itu dah. Dan wajiblah atas seorang. Kata malam. Wajib bayana nak tahu cerita tanya mana dah. Oh ni suka lakon tu ni ada wenyu ke macam-macam ni. Dan wajiblah atas seorang fa'il boleh membasuh sekalian barang yang pada zahir daripada mulut seorang. Barang hak zahir daripada mulut dia basuh bila kena nanti. Basuh tak ni dengan mubalaghah, takluk pada membasuh. Membasuh tu dengan mubalaghah, dengan bersungguh-sungguh pada berkomo-komo. Kena komo sungguh-sungguh. Oleh komo main-main bila kita ada najis di dalam mulut kita. Macam supaya kita kata waktu kan orang darah hosi. Pecah hosi, bagainya dah cabut gigi. Maka darah. Maka kalau kita nak suci tu kena komo. Tu dah. Cerah Fatimah dah cerah. Maka tiada harus bagi seorang. Ni tafriq pada kata wajib atasnya membasuh sekalian dengan mubalaghah. Itu tafriq dia. Tafriqnya maka tiada harus yakni haram bagi seorang fa'il. Tak harus oleh menelan sesuatu daripada ailiyu seorang. Tak harus haram yo gitelan ailiyu yo dalam keadaan ada najis di dalam mulut dia, umpama dia baru cabut gigi pecah bosi. Tak ataupun makan ikan darat cocok tulang di bosi bila cabut darah. Ataupun kita beli beruh gigi hak orang panggil gabungan bulu je kerah. Beli hak kedai 2 5. Lepas tu bila gonyol gigi tu cocok bosi habis. Gonyol. Jadi bila lagu tu bila kita kehat air dia ada merah. Ataupun kita nampak lah bila kita masa kita bubuh ubat kita gonyol tu bukan jadi putih dak dia air tu. Air ubat gigi hanya jadi merah. Itu menjadi dalil kata mutanajis dah mulut kita. Bila kita nak basuh mula tu kita kena komo bersungguh-sungguh sehingga kata tak ada darah dia. Sebab tu kalau kita telan dia haram. Tu. Habis itu. Pati, ngaji, pati molek. Tak. Dia kata sini tiada harus menelan sesuatu daripada ailiu. Takluk pada kata tiada harus menelan selagi. Tak harus tu selagi belum suci ia mulut daripada najis di dalam mulut tadi. Lagi tak suci jangan telan ailiu tu. Kena kehat semata. Kena kehat. Kalau duduk dalam semaya susah juga. Duduk semaya, kehat kat lubang latah ataupun letak kopi. Dia tunggu akhir bagi waktu ni. Nak lewat dah. Nak habis waktu ni. Darah pun tak kena lagi. Apalah semaya menghormati waktu dulu. Jaga. Maka dia nak maya nak telan tak boleh. Maka dia kehat melalui tak purung ke, tak kopi ke, boleh tu dulu. Lepas tu nanti kodos mula. Dan jikalau kena najis batin bijanu dengan najasah yang cair. Baik. Ni masalah baru pula. Jikalau kena najis makna jatuh najis sebagainya batin bijanu di dalam bijanu kita panggil seumpama keni. Keni kita tidak tutup mulut kita tidak bubuh nudung keni. Data-data cicak dari atas dia kecing. Dia kecing jatuh dalam tu. Jadi cara kita nak cuci kendi kita ni lagu mana? Tu yang. Dia kata jikalau kena najis batin bijanu umpama kendi kita tu jatuh kecing cicak yang cair dengan kena najis takluk dengan najasah yang cair, dengan najis cair. Kalau tak cicak kering dah tak apalah. Biasa tak cicak kalau baru-baru berak ya basah dan dia lemah. Tekal dengan biasalah. Tak, dia panggil dalam apa nama so dalam dua. Biasa so dalam dua ni lagu mana? Orang nak pergi hadap saya ketubik juga ada kecil. Dia panggil so dalam dua. Jalan Fira. Supaya juga cicak bila dia berak hak baru, mesti yang ketubik air kecil dia basah. Walaupun kita buat tak cicak, basah dia tu di dalam. Lagu mana cara nak suci?
Dia kata jikalau kena najis batin bijana dengan jenazah yang cair, janganlah ditumpuhkan ke dalamnya, ke dalam apa nama batin bijana tadi. Jangan kita bubuh hailan dalam. Nah, supaya gini. Botol kita. Bila dia jatuh benda najis yang cair lik dalam, jangan kita basuh dengan melalui kita ambil air ni kita bubuh dalam ni. Sebab dia tak suci, sebab dia tak pergi je duduk lama lah ni. Cara nak basuh kendi ke, cara nak basuh gelas ke, jadi hak batin lagu tu. Tak? Dia kata jangan ditupuh dalam tu. Dia kata, jangan ditupuh ke dalamnya, ke dalam batin bijana. Jangan ditupuh akan air, nak fa'il. Jangan ditupuh ke dalam batin akan air gitu. Bila? Tak kalau takluk pada jangan ditupuh. Tak kalau membasuh dia bijana. Masa kita nak basuh, jangan kita ambil air pergi cukup dalam. Malaikan istisna pada jangan Fatih. Fatih molek nak pergi. Fatih molek nak basuh ni. Fatih molek. Malaikan istisna pada jangan. Kama dia daripada dihilangkan air najis dulu. Malaikan kama dia daripada hilang air najis. Maknanya kena buai dulu. Kena ambil tisu nak gapo dulu, kesak dulu. Tu bila titik najis, darah ke sebagainya jatuh di kendi kita. Cara kita nak basuh dia, kena ambil tisu, kena ambil kain dulu, kisah. Sapu buat tubik dulu. Buai air najis dulu. Lepas pada tu, maka apabila hilanglah airnya, air najis. Bila hilang air najis, maka barulah ditupuh, dicuahkan air ke dalamnya, ke dalam bijana tadi. Baru kita tupuhkan ke dalam bijana, tupuh kan air fa'il. Akan air, baru kita cuah air. Kalau kita nak basuh barang lagu ni, kita kena basuh dengan cara buai air najis dulu, lepas tu baru kita bubuh air dalam. Lepas betul lah, serta diidarkan air itu, serta memusingkan air itu pada sekalian segala pihak batin bijana, pada segala sebelah dalam bagi bijana. Maknanya, bila duduk dalam ni, najis kita kena cuci dulu, baru kita bubuh air dalam. Bila sudah kita bubuh air dalam pula, lepas tu kena rocok. Cara dia lagu tu. Kalau lah mulut sepik sekolah lagu ni, mulut ni sepik, kita nak gitu payuh kadang-kadang kan, nak buat air alik dalam. Ada setengah ulama kata kita pergi tempat air yang dua kodoh. Kita pergi tempat air yang dua kalah, kita buka, lepas kita rendam dalam, tinggal dengan lama masa sehingga kita yakin kata hak lek luar boleh masuk lek dalam. Hak lek dalam boleh tubik lek luar. Itu lah apa. Cara kita seni waktu ro pekong piu ambil orang lain. Gitu lah kau kan noji kata. Tak. Kau kan apa ada. Tapi ni nak buat masalah dia. Dia tak jadi nunginyu cara masalah dia. Hanya lagu tu. Diidarkan bila lagu tu jawab apabila. Maka suci nasjaya sucilah bijana itu baru suci. Payah juga weh. Nak basuh lagu tu payah juga. Kalau kita nampak juga masalah ni nampak sekaligus juga masuk juga ni macam puyuk. Puyuk ke sebab dia gelut dalam. Bila dia kena najis cair di dalam, tak boleh kita nak basuh dengan cara pergi disik buka air disik kru lalu pas cuah. Kru lalu cuah. Kalau ikut dalam pekoh ni kena buai air najis dulu. Ambil tisu, ambil kain kesak dulu, baru kita pergi. Ikut tu pekoh atau lagu. Habis. Kau tahu lagu mana sebelum ni baca? Kau tak ada puyuk dah rumah. Kau reti nak tak ada orang. Pakai puyuk tak ada. Ada puyuk tak ada orang. Pakai wak dapur di Kedah lalu dah. Pakai gaya. Apa nama roti. Ada potek supaya biasa kita ada puyuk lagi biasa lah ni. Ada lagi. Agak tak ada dah. Bermula air ghasalah, air pembasuhan. Bermula air ghasalah yang sedikit, air pembasuhan yang sedikit. Yakni tafsir air ghasalah. Gapo makna pome air ghasalah ni pome? Air yang sudah terpakai pada membasuh tepat, sifat ada tepat
yang kena najis. Tu dia panggil air sudah pembasuhan. Ni lah. Supaya kalau kita buat misal mudah-mudah atau supaya sekarang lah ni, air dalam mesin basuh. Ya, kita basuh yang suatu benda dalam pembasuhan basuh sana tu najis. Air datang lihat atas. Di bawah kita buka. Bila kita basuh ni, air pun turun gila. Tapi yang kenakan ke air najis kita patut turun di bawah. Maka dia panggil air ghusal lah, air pembasuhan. Tapi kalau kita tutup di bawah, lepas tu pula kita cucupi, air turun di bawah, dengan cara kita tak buka, tak boleh panggil ghusal lah, panggil muntah najis. Apa? Sebab dia tak pergi selalu. Bila dia tak pergi selalu, dia takut dalam tempat yang kecil, maka jadi muntah najis. Sebab kalau kain kita ada najis. Apa sebab? Pindah apa? Jirat apa je? Itu dia panggil air ghusal lah. Sifat pada air ghusal lah yang bercerai ia air ghusal lah. Yang bercerai ia air ghusal lah. Bercerai daripada tempat itu. Ia bercerai daripada tempat itu, yakni tempat yang kita basuh najis tu. Daripada tempat itu, yakni tempat yang kita basuh najis. Dia akan cerah lah tempat yang kita basuh najis tu. Deh. Suci iyo. Suci ia dengan 3 syarat. Suci ia ni nampaknya jadi khabar pada bermula air ghusal. Ni khabar dia di sini. Air pembasuhan ni jadi suci. Perhati molek. Air ni akan jadi suci ia air ghusal ni dengan 3 syarat suci. Ingat molek. Ia ibarat dengan suci, ia tidak ibarat dengan menyuci. Makna air ghusal terkadang boleh jadi suci walaupun bekas kita basuh najis dah. Boleh jadi suci saja pada diri tapi tak boleh menyuci yang lain. Itu istilah dia. Apa berarti? Suci diri saja. Mana kita nak ambil air tu pergi buat wuduk, nak pergi basuh hadas kecil hadas besar kita atau tidak terbilik basuh. Tapi di dalam bak suci, ya dipanggil suci. Makna kalau kena air pakai je, kita nak semaya dengan ngecik dengan air tu hukum masih suci. Fira. Tapi nak mengangkat hadas dengan air tu tak boleh dah. Gitu tu. 3 syarat. Pertama daripada 3 syarat khabar pada masuk. Mata asas siratal mustaqim lah. Pertamanya syarat je gini. Bahawa tidak ada ia air ghusal tadi tu, air pembasuhan berubah rasanya rasa bagi air. Untuk itamu. Air ghusal pembasuhan tadi ia tak berubah rasa air. Mana biasa kita basuh air mutlak biasa. Ia tak ada rasa ke apa, ia tahu lah. Tapi bila kita pergi basuh suatu yang kena najis, bila air hok le bawah tadi mengubahkan umpama jadi rasanya masing kau kelak kau mengikut najis. Hak tu najis dah. Atau baunya bau bagi air atau warnanya warna bagi air. Ini kita nampak jugalah. Supaya kita kata darah setitik 2. Baru kita kena masa kita sembelih ayat. Ketika kita sembelih ayat, kena darah ngecik setitik 2 di baju. Mak kita nak buat air ghusal kita pecah baju kita. Tak, kita ambil air. Cebok belakang kolong kita ni, tak ada ledih dia. Kita cucuk dulu. Pula. Kita perah. Turun pergi. Jadi kita tengok dah air kita. Rasa, warna, dah. Ubah tak dalam tu. Kalau kita tengok rasa, warna, gapo tak ada berubah gapo, boleh dah satu syarat kita suci. Satu syarat baru kena tunggu 2 lagi lah. Tapi tunggu syarat dulu. Syarat yang keduanya Pak Tak, jangan kata batu. Syarat yang kedua, bahawa apa tak kata tak boleh batu jeng aku dah. Bahawa tiada ada lebih timbangan air pembasuhan. Tiada lebih daripada mula air tadi. Daripada mula air tu. Tak ada lebih. Bila? Takluk dah. Takluk pada dia. Kama dia daripada membilikkan yang dihisap oleh tempat yang dibasuh. Kama dia daripada membilik, mana kama dia daripada iktibarkan yang dihisap, yang dimengisap oleh tempat yang dibasuh. So, lagi pula baca pula. Dan yang keluar daripadanya
daripada yang keluar ni atas balik yang dihisap. Mana kemudian daripada kita bilangkan yang dihisap oleh tempat dosa, dan kemudian daripada kita bilang pula yang keluar daripadanya daripada tempat yang dibasuh. Keluar. Gapo arti yang keluar? Bayar daripada yang keluar. Bayar daripada yang keluar saat itu gapo? Daripada daki yang suci. Kena kira itu. Maknanya masalah syarat yang kedua pula kita nak tahu kata air salah kita suci. Satu, tak berubah sifat rasa bau warna. Yang kedua, tidak bertambah timengi. Makna belum daripada kita nak pergi basuh tadi, kita kena timbang dulu air kita berapa liter dulu. Baru boleh tahu. Bila kita timbang air kita berapa liter, kita cucu tadi, kita tengok di bawah tak ada berubah rasa bau warna. Maka tengok pula air kita bertambah ke tidak bertambah. Mesti kita pergi kepada air kita kurang. Kurang pun kita kena kira pula dia mengisap di kain tu cuma mana dengan nisbah dengan dia turun pula. Kalau dia jadi lebih, tentu dah air kita walaupun tak berubah rasa bau warna, tapi air dah lebih. Padahal kita takdir kira mengisap dah. Mesti kita kata air kita akan jadi najis dengan sebab campur dengan najis turun. Tersorok. Selesai masalah tu. Masalah yang ketiga. Pak kena kira katik sampai kata yang keluar daripadanya daripada daki yang suci kita kena kira ke? Apa sebab kadang-kadang daki ada ke di baju ia akan jadi bertambah air dengan sebab daki, tapi daki itu suci. Kena kira juga. Yang ketiga, syarat yang ketiga bahawa adalah tempat yang dibasuh itu suci. Tempat yang kita basuh ni suci. Lagu mana? Misal deh. Tengok misal deh. Bukan janggut deh. Misal. Lagu mana deh? Misal deh. Seperti bahawa tiada ada tinggal padanya pada tempat yang dibasuh rasa najis. Tak ada. Tempat yang dibasuh tu tak ada rasa najis. Dan tiada tinggal pula. Tiada ada tinggal warnanya. Warna bagi najis. Atau baunya bau najis. Warna, bau, rasa sanik yang mudah hilang. Tiga-tiga. Yang tu sifat tiga-tiga. Sifat pada rasa, sifat pada warna, sifat pada bau. Yang mudah hilangnya, hilang tiga-tiga. Tak tinggal. Maknanya lagu mana? Kita syarat yang ketiga, kita nak tahu air salah ni suci ni. Satu, tak berubah sifat dia. Dua, tak tambah kurang timengnya. Nisbah kita takdir hisap dan nisbah kita takdir keluar hak dakil. Yang ketiga pulaknya, kita kena iktibar satu laginya. Bila kita cucu dah, air ni satu dah. Tempat kita cucu najis, masih ada orang najis. Kalau masih ada juga najis, walaupun air tak buah, tapi najis masih ada sini. Maka dihukum air bawah tu najis. Tu tak. Sebab yang kena kira juga. Kena iktibar tiada tinggal padanya. Tak. Pada tempat yang kita basuh tu rasa najis, warna najis atau bau najis. Nampak tak apa? Najis nampak tak najis? Tak. Biji? Biji senyap biji ni. Nampak tak biji? Benar apa je? Nak nampak dah dia tidur tu. Tak apa tidur dalam ngaji tak ada dosa boleh pahala tu. Ada tidur rumah tu tu. Tapi orang duduk kedai kopi dia tengok tak tidur tu. Masa kan orang duduk kedai kopi ke? Duduk main haji atau pemain daun tu. Ada ke bisa? Orang tidur kedai kopi tu main haji lebih tidur. Tak ada lah. Tapi yang ngaji dia galik. Dia panggil khusyuk dalam ngaji. Khusyuk dalam ngaji ni siapa jaga? Kata dia panggil khusyuk dalam ngaji. Bandingnya gini kan, supaya orang baca ketubah. Kita pun kalau baca ketubah kita sedap benar. Tambah-tambah tu ini baca tak payah, sedap benar. Jadi khusyuk boleh dengar. Dengar orang panggil dalam itu, kan ya? Tapi tengok-tengok orang komen. Tak boleh. Kalau timur dulu ingat ada baca ketubah kita ngengos, tengok. Dia bismillah juga kita agak bismillah juga. Pasal mau tahu apa juga semua. Ada. Apa tu? Nyengok. Ya ada cara je. Kalau tak sebenarnya cara kena tengok.
Oh, ada satu cara lagi kita naik baju. Kita tak jeringgok masa tu kali kita naik baju tu. Tahu takut orang naik jeringgok ni baca juga, jaga juga tu. Tunduk dia. No, kita tak jeringgok cuma khusyuk dalam dengar. Gitu. Selesai masalah tu. Air salah, kita boleh faham lebih kurangnya, kita takdir lagu tu lah. Habis itu. Adapun selesai masalah tu rasa boleh faham lebih kurang. Pamai boleh faham pamai? Dah. Habis itu dah. Pamai klik gede nanti klik mari nampak itel. Angguh itu lalu. Kau kita mandi island aman, bro. Apa angguh itu lalu? Kau ni nampak putih kok. Allah. Adapun jika berubah salah suatu fa'il. Adapun jika berubah oleh salah suatu daripada segala sifatnya lah. Sifat bagi air yang tersebut itu gapo rasa bang warna tu lah. Atau bertambah timbangan air. Atau tiada suci tempat yang dibasuh. Tak ni lah apa kita baca. Tiga-tiga tu. Jawab adapun saat ni tempat jawab jika gatik. Maka air tu tak ada. Maka bermula air tu yakni air salah tiada suci. Jawab kata tak suci. Tak ada khabar tu lah. Bermula air tu yakni air salah. Khabarnya tiada suci, tak suci lah. Ni kita buat masalahnya kalau orang nak takdir ataupun orang duduk di tempat yang air payah. Kita sekarang lah ni tidaklah masalah lagu ni. Tapi kita ngaji lagu ni pun dia boleh pahala suku. Kan dah. Ada kata dia mau toksir dah bahagia ni. Dia mau kata kita tak guna dah sekarang learning. Tapi kita ngaji ambil tahu ilmu. Kerana ilak pada tiada suci. Kerana bahawasanya air yang tinggal pada tempat itu. Yakni tempat yang dibasuh saat ni itulah. Tak. Kerana, mana tengok ilak dah. Ilak pada tiada. Kerana bahasa air yang tinggal pada tempat itu, yakni tempat yang dibasuh, setengah daripada air yang bercerai. Hak tinggal situ ada dah. Hak cerai pun ada juga. Maka lazim daripada suci tempat itu. Baca dulu dah. Baca dulu. Maka lazim daripada suci tempat itu, tempat yang kita basuh, lazim fa'il. Oleh bawa suci air yang bercerai daripadanya tempat yang kita basuh. Kalau situ suci, lazimnya suci situ, air boleh bawa pun suci juga. Kita batik. Tetapi, kita tu kan Afiq? Dia tulis menyuci. Tapi setengah guru dia backing. Tetapi tiada menyuci tak? Dia backing sikit tak? Ada tiada sikit. Tetapi tiada menyucikan ia air kerana ia air mustakmal pada menghilang. Jelah. Air tu suci tapi tiada menyuci. Apa beza? Tiada suci kerana air yang tinggal pada tempat itu setengah daripada air yang bercerai. Maka lazim daripada suci tempat itu lazim oleh bawa suci air yang bercerai daripada tempat. Tetapi tiada menyuci. Nombor tiada. Tetapi tiada menyucikan ia air. Tak menyuci. Kerana ia air mustakmal. Sudah dipakai guna pada menghilangkan dia najis badan lalu. Pada menghilangkan dia, apa dia? Najis. Yalah lepas tidak. Suci diri tapi tak menyucikan yang lain kerana kita sudah istikmalkan guna pada membasuh najis. Maka dipanggil air mustakmal tu. Soalnya. Dan lazim daripada najis tempat itu. Dan lazim daripada najis tempat itu fa'il. Oleh bahawa najis air yang bercerai daripada tempat. Nampak tu? Tak. Ini hukum air wasalah begitulah. Ini hukum air wasalahnya. Sekalian ini hukum ni. Jika ada air wasalah itu sedikit. Yalah, hukumnya lah kata. Kalau air wasalah sedikit. Maknanya kita boleh faham situ. Betul tak? Faham kata, bila kita basuh, kita cuci mari, turun air bawah. Kalaulah kita tilik kepada najis masih ada sini, hak sini pun najis, hak di bawah pakai najis juga. Sebab najis masih ada. Tapi kalau kita cucuk najis hak sini pun tak ada,
Lip bawah tak tambah timengit dan tidak berubah sifat air menunjuk atas sini suci. Bawah pun suci ya. Tu dia dah. Nampak dah dah. Lemon ni nampak kena udu-udu. Kena fikir sikit dah. Kena fikir sikit. Tak apa, Taufik ada sebagai pencerah. Ada pun sikit lagi. Adapun jika ada ia banyak, jika ada ia air salah saat ni banyak. Makna banyak dalam pekong kita ngaji dah ya cukup 2 kolah. 217 liter, 218 liter tu khilaf ulama lah. Maka iaitu air wasalah suci. Kait pada suci jika tiada ia air wasalah berubah. Suci lah sebab ia banyak. Dan jika tiada suci tempat yang dibasuh sekalipun ni goyah. Goyah pada suci. Dan jika tiada suci tempat yang dibasuh sekalipun jalah. Walaupun tempat dia rasa tak suci, ning lah. Tak, betul tak? Kita basuh ni. Beru. Cukup 2 kolah. Tapi ngaji masih ada sini. Tapi air di bawah tak berubah. Dah cukup 2 kolah. Tak apa, suci. Cukup 2 kolah. Gitulah. Syah dan telah cenderung jamaah daripada fuqaha yang mutakin kepada memaah air wasalah. Pada itu. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa tak klik dulu? Bukan nak ambil wata, cuma kita nak baca kita arah aku wata tak faham. Bena? Tinggal aku bosan dulu. Nak klik. Hanya benda baca arah sekali. Gana apa? Kapek. Ya kapek ni muka buka bagi peruh dia kata kapek dah. Maka istilah kapek ni jenis satu hamparan ni mana kesak air najis habis dulu. Kesak kita harap kata benda ni kering, tinggal lemak-lemak sikit di maaf. Kesak wasa kering, tinggal berlemak, lepas tu kita tindak air atas lebih banyak daripada air hok najis ada tadi. Macam tak apa. Dah tak boleh sak rasa. Dia jadi belomo, ambil kain kering, ambil tisu. Hak cidik doa ni dia kesak dengan jadah. Tu cidik. Dia kesak jadah tu email dah tu. Dia kesak kuat je kita. Lepas tu Gus Baya sujud kuat ngomong dengan cidikku lah tu. Ada kita pergi ngajar itu lagu tu. Katak rubik musim hujan, payah keju ya kecing atas kapal. Dia pun pakai mudah, tak ada becek gapo. Pakai ambil air tu perlu cucuk atas tu lalu sak dia. Asal payah. Lepas tu cara dia lagu tu payah. Mana tunggu kering kita pas jadah di atas temai. Gitu. Kalau kepala sah ni dulu dia ingat apa dia? Hak atas kecing dah kepala sah. Nama kapal mulah dah ya dah. Dia ngajar Maya Isya dah. Dengar Maya Isya beru kecing atas jadah, kecing atas kapal. Tapi dia nak tepi tu dah. Senang dalam masa tu pakai erek kapek kut jenela lalu. Erek kapek kut jenela, buka pada pahit di bawah akan cucuk. Tu senang. Gitu. Bapak kita jangan kecing ni dah tolak wasis betul lah. Jangan kita tak kecil dah. Jadi kata Allah subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah.